Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam siri kuliah sambil bersantai. Hari ini saya nak mengupas berita sensasi yang dikeluarkan oleh Akhbar Sinar. Akhbar Sinar mengeluarkan beritanya. Akhbar lain tak nampak mengeluarkan berita ya. Jadi saya bacakan beritanya dulu. Beritanya berkaitan isu politik Malaysia. Isu politik di Malaysia yang tak habis-habis lagi. Jadi isu politik yang belum selesai ni patut ada jalan keluar sekarang. Kalau dulu Singapura dilanggar oleh ikan todak, mencari jawapan kepada permasalahan Singapura dilanggar todak ialah budak kecil je bagi pandangan. Macam mana nak menyelamatkan Singapura yang dilanggar oleh ikan todak tu? Jawapannya, batang pisang. Jadi kenapa idea budak kecil menjadi rujukan? Saya ni bukan budak kecil tuan-tuan. Dah 65 tahun umur saya. Saya nak menjadi orang tengah kepada isu politik, kemelut politik yang ada ni. Nak menjadi orang tengah, saya merujuk kepada kitab Imam Nawawi, Al-Azkar. Ya. Jadi Mahyudin UMNO perlu fikir jalan damai. Kenapa Akhbar Sinar? Maka di Sinar inilah jawapannya. Sinar itu akan memancar kepada sebuah mimbar. Jadi saya nak bagi guideline dia. Macam mana nak mendamaikan mereka ni. Saya bagi clue saja. Clue ni kalau dicari oleh kerajaan, insya-Allah ada jalan keluar. Sebab kata kenyataan daripada Dr. Ashraf Wajdi yang pernah menjadi ketua pemuda UMNO, mungkin inilah saat terbaik kita sama-sama meletakkan perbezaan yang ada di ketepian demi memberikan penumpuan kepada agenda perdamaian nasional. Tapi apa jalannya? Tunjukkanlah bukti. Jadi saya nak tunjukkan bukti-bukti yang mana kita macam mana kita nak mencari jalan keluar kepada permasalahan ini. Jawapannya ialah Rasulullah lah. Bila kita menyebut Rasulullah, kita dah tak dapat nak mengadap Rasulullah sebab Rasulullah dah lama wafat, meninggalkan kita. Tapi bukti-bukti yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu jelas. Saya nak sebut beginilah. Dalam mencari jalan keluar ni, tempat rujukan kita ialah seperti yang Allah sebut dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Ayat itu kalau kita baca menyebut tentang kembali kepada perdamaian tu. Saya mencadangkan kerajaan mencari sebuah mimbar yang tertulis pada mimbar tu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Carilah di mana-mana di bumi Malaysia ni, ada satu saja. Cuba buat pemantauan. Yang kedua, cari lagi sebuah mimbar kerana Rasulullah ketika nak mendidik sahabat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah macam mana kamu melihat aku solat, kata Nabi. Kerana solat ini merupakan jalan perpaduan perdamaian. Allah pun menyukai orang-orang yang berada di saf perjuangan. Macam ini contoh ayatnya, Qurannya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wahyu tu, asbabun nuzulnya, para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah kesukaan Allah? Maka turunlah ayat tadi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus.
sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berjuang di jalannya seperti bangunan yang tersusun kukuh. Ayat ni pernah dibaca oleh Datuk Najib dalam persidangan UMNO dulu. Tapi malangnya Najib dah begitu pula keadaannya. Semua yang ada dalam parti politik ni, pemimpin negara ni sedang berjuang menuju ke satu arah. Maka jadikanlah Malaysia ni dalam perjuangannya seperti bangunan yang tersusun kukuh seperti yang disebut ya Allah dan Quran tadi. Cari jalan. Macam mana nak mengukuhkan setiap ahli, setiap warga negara Malaysia ni ibarat bata-bata yang disusun untuk menjadi sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Jadi tuan-tuan adalah bata-bata. Termasuk saya juga. Rakyat, tuan-tuan sebagai pemerintah. Itu mimbar yang kedua. Yang ketiga, cari sebuah mimbar yang ada seperti apa yang disebut oleh seorang genius yang bernama Albert Einstein. Tuan-tuan, ahli akademik ni, kalau sebut Albert Einstein, dia mesti surrender, angkat tangan. Dia kalah dengan Albert Einstein. Sebab profesor di Malaysia ni tidak disenaraikan di kalangan yang genius. Cuma di dalam dunia kepintaran genius ini ialah Albert Einstein. Einstein kata, ketika cahaya melencong tu 0.83 arc of second. Arc of second. Cuba cari satu mimbar yang ada tanda itu. Orang pintar kalau bercakap, memberikan gambaran, tentu ada makna tersirat. Cahaya ni selalunya bergerak lurus. Apabila berlaku gerhana matahari, seperti yang disebut oleh Albert Einstein tadi, dah dibuktikan 0.83 arc of second. Cuba cari lagi sebuah mimbar yang ada mempunyai gambaran itu. Dia punya arc. Arc tu macam curve lah. Lengkungan dia tu berkaitan dengan masa. Time, second. The arc of second. Seperti yang disebut oleh Dr. Datuk Ashraf Wajri tadi, mungkin inilah saat terbaik kita sama-sama meletakkan perbezaan perkataan saat tadi. Saya dah jumpa kawan saya yang nama dia tu berkaitan dengan minit bin saat. Datuk Wajri kata mungkin inilah saat terbaik. Minit bin Saat ni nama orang Perak. Nama dia Minit bin Saat. Jadi carilah jalan setiap minit, setiap saat untuk mencari perpaduan balik di kalangan pemimpin politik di Malaysia. Saya menyerulah kepada semua pemimpin yang ada di dalam kabinet Malaysia, cari jalan keluar untuk menyelamatkan negara ini. Itu akan menjadi tanda, mercu tanda, landmark untuk negara kita. Landmark kita tahu di Malaysia ni, mercu tandanya antaranya Leaning Tower of Teluk Intan. Kalau di Rome, Leaning Tower of Pisa. Kita ada mercu tanda kita yang boleh jadikan bahan untuk melakukan proses mendidik manusia. Cari mercu tanda ini. Di antaranya mimbar-mimbar yang saya sebut tadi. Kalau tuan-tuan dapat cari, maknanya tuan-tuan menuju ke arah perpaduan insya-Allah. Yang ketiga, mencari sebuah lagi mimbar yang telah saya beritahu kepada Datuk Mufti Kerajaan Kedah. Sebuah mimbar yang ada tulis hadis Nabi, adalah mimbar Nabi 3 tingkat dan boleh dilalu oleh seekor kambing. Sebuah mimbar itu ada di bumi Malaysia ni. Saya dah buat pemantauan dengan alat yang diberi oleh Jabatan Pemetaan Malaysia. InsyaAllah confirm. Saya baru ni menghubungi tempat itu. Ada sebuah mimbar yang akan disuluh oleh matahari. Menuju ke mimbar itu ada hadis Nabi tadi. Jadi kesemua mimbar-mimbar ini sebagai landmark untuk menyatukan umat. Kerana setiap hari Jumaat kita dengar khutbah. Kalau tidak menyebut taqwa, mana tidak ada Jumaat pada hari itu. Sekarang tengoklah hari Jumaat tak dapat masuk masjid. Macam mana nak nyebut ittaqullah lagi? Ya. Jadi Allah nak mengingatkan kita supaya di atas mimbar pada setiap Jumaat tadi tujuannya menyatukan umat tadi.
Sebab itu berlakunya Jumaat ini ialah satu perkara besar. Macam mana nak menyatukan umat hari Jumaat sebagai lambang penghulu segala hari. Tuan-tuan, lihatlah mimbar balik. Kerana mimbar akan beri jawapan kepada semua persoalan polemik, kemelut politik yang sedang melanda Malaysia ni. Dan saya tahu Tan Sri Mahyudin adalah anak Tuan Guru yang memahami peranan mimbar-mimbar di Malaysia untuk menyatukan umat Islam di bumi Malaysia ni. Seperti yang saya sebut dalam ayat Quran tadi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berjuang di jalannya seperti bangunan yang tersusun kukuh. Maknanya saf-saf solat Jumaat tu, saf-saf solat kita, apabila selepas Covid ni nanti, akan rapat-rapat balik. Hanya satu je tempat di Malaysia nama rapat, iaitu di Kampung Melayu, Sungai Rapat, dekat Gunung Rapat. Gunung pun boleh rapat, tuan-tuan. Gunung tu kita nampak tersergam, rapat-rapat. Namanya Gunung Rapat di Ipoh. Saya duduk dekat Gunung Rapat. Lepas tu Kampung Rapat, Sungai Rapat, semua rapat-rapat. Jadi macam mana kita nak merapatkan balik jemaah menteri kita? Kembalilah kepada Allah dan Rasul. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Carilah dia punya mercu tanda sebuah mimbar yang ada di bumi Malaysia ni. Kalau tak dapat cari, tanya saya. Saya boleh tunjukkan tempatnya di mana. Sebab saya dah menghadap agung, tuan-tuan. Saya dah bercakap, bertemu dari hati ke hati dengan tuanku. Jawapannya ada tuang pada tuanku. Kerana tuanku kata, tuanku memberitahu saya baru ni, kirim salam pada orang Ipoh. Kalau nak tengok gambar saya dengan tuanku, ada. Jumpa saya lepas ni. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.